Oh, Kak Zawiya ada. Tak apa, teruskan. Kak Zawiya nak continue? Boleh. Kak Terus Zawiya Faizah, continue. teruskan Faizah. Terus, okey. Minta maaf ya, saya tak buka kamera hari ni. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadrat Allah SWT kita masih dapat bersama pada pagi ini dan nampaknya kita dah tiba pada hari ke-17 hari ini ya, bermakna dah hampir ke penghujung program ini dan kita teruskanlah perjuangan kita ya untuk cuba memahami apa yang kita pelajari dan tanpa berlengah masa saya serahkan kepada Teacher Aida lah untuk meneruskan kelas kita pada pagi ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, mudahkanlah kami mengambil manfaat daripada apa yang Kau telah ajarkan kami dan ajarkanlah kami apa yang bermanfaat buat diri kami dan tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita teruskan pengajian kita minggu lepas. Perlu recap ke? Minggu lepas kita sebenarnya dah masuk, kalau kelas malam ya, dia dah masuk dah habislah kiranya yang semua pelajaran tu dah habis, maknanya nota dah masuk dah, jenis ayat ni pun dah habis. Tapi kelas yang pagi ni kita masih lagi belum selesai yang ni. Jadi hari ni kita habiskan supaya nanti kita boleh buat latihan yang seterusnya lah. Maksudnya saya macam mana kita nak consolidate apa yang kita dah belajar sepanjang 16 hari atau sebelum ni lah, 16 lah kan sepatutnya. 16 hari tu kita akan consolidate melalui latihan untuk menterjemah mushaf yang ada nanti. Baik, jadi kita terus pergi kepada, saya recap sikit tentang apa yang kita pelajari. Ya. Jadi sebelum ni, kita belajar tentang kalimah. Perlu saya ingatkanlah kita punya objektif kursus ni ataupun kelas intensif ni, kita punya tujuan objektif kita satu, untuk mengenal kalimah dan seterusnya yang kedua, boleh menterjemah kalimah yang kita dah kenal tu. Menterjemahlah seterusnya dalam ayat bahasa dalam Quran ni. Bila kita kata kalimah, bila kata kenal kalimah, ini objektif yang paling utama. Kita tahu kalimah tu terbahagi kepada 3 kumpulan. Kumpulan tu ialah, ni kalau tak ada color macam ni lah ya. Kalau maknanya kalimah tu kita tahu ada harf, iaitu kata tugas dan kata sendi. Kemudian ada isim, kata nama dan juga fi'il, iaitu kata kerja. Ini je pembahagian kalimah tu. Jadi gabungan harf, isim, fi'il ni melalui susunan-susunannya, ia akan membentuk ayat. Gabungan-gabungan ni semua, kata harf campur isim, campur fi'il, macam mana tu kita belum belajar lagi. Ia adalah disebut sebagai ayat. Ayat dalam bahasa Arab disebut sebagai jumlah. Ni yang kita nak belajar seterusnya. Jadi untuk kita belajar tentang jumlah ni, kita mestilah ada sedikit pengetahuan, maksud saya konsep. Apa yang dikatakan harf. Jadi kita dah belajar harf tu, kalau dalam mushaf ni warna hijau. Harf ni dia ada tugas. Ada yang bertugas, ada yang hanya menghubung sahaja. Yang kata tugas ni dia akan mengubah baris, mengubah fungsi. Kadang-kadang dia mengubah fungsi kalimah lain dalam ayat. Kalau sendi ni menghubunglah. Itu kita tahu konsep dia tu. Yang warna hijau ni dia buat apa? Menghubung
kalimah ataupun ayat. Baik. Kemudian isim. Kita tahu plus al-isim, apa konsep isim ni? Isim ni melalui tanda dia kita tahu dia ada. Dia boleh dia buat apa? Dia kata nama lah. Kata nama apa dia buat? Dia menamakan. Jadi daripada satu isim tu kita tahu ada maklumat tentang bentuk, sama ada dia makrifah atau nakirah. Kemudian kita tahu juga dia punya jantina. Isim. Bila kata nama isim ni, ini maklumat yang kita dapat tahu. Lepas tu apa? Lelaki ataupun perempuan. Dan kemudian kita juga boleh tahu bilangan. Ini saya kompres je semua ya. Jadi bilangan isim ni boleh tergolong. Kalau dalam perkataan bahasa Melayu ni susah sikit. Satu kalimah tu tak memberitahu segala perkara macam segala perkara. Maknanya kadang-kadang 2-3 perkataan baru kita dapat maksudnya. Tapi dalam bahasa Arab ni, kalau sebut je isim, kita boleh tahu juga bilangan sama ada dia mufrad, iaitu tunggal. Kita boleh tahu sama ada dia duaan. Macam mana tahu ni? Ada tanda. Semua je cerita dia cerita tanda. Kemudian duaan ni apa? Mufrad. Musanna. Silap. Musanna. Musanna. Duaan. Kemudian kita tahu juga tentang jamak. Jamak ni banyak. Lebih dari 3 dan lebih. Jamak pula terbahagi lagi kepada 3 lagi. Dia melalui tanda-tanda lah. Ini tanda dia kita tahu. Okay, dia ada jamak taksir. Kita tahu jamak muzakkar salim. Dan juga muannas salim. Muannas salim. Semua ada tanda dia. Tanda dia apa? Tu kena berujuk semulalah kepada nota kita sebelum ni. Jadi perkataan-perkataan ni semua, susunan-susunan ni membentuk ayat. Okey. Fi'il. Kita terus pergi kepada yang pertama, fi'il. Bila kita tahu fi'il, tanda fi'il, fi'il ni saya terus lihat kepada struktur fi'il ya. Ataupun kita fi'il ni kita bahagikan, konsepnya ialah kalimah yang ditentukan dengan masa. Maknanya dia terikat dengan masa. Jadi kita ada madi, kala lampau, masa lampau. Kemudian ada mudhari'. Kalau tak ingat terms dia, jangan risau ya. Ini buat masa ni kita dah belajar dah benda ni. Cuma kita lupa dia punya term tu, kita boleh rujuk pada nota. Kemudian ada fi'il amar, iaitu depan dan juga perintah. Kata perintah. Jadi macam mana nak terjemah kalau jumpa fi'il ni? Pun kita dah belajar juga. Okey, saya terus masuk pada pelajaran kita. Ini recap lagi ni. Kita masih recap jenis ayat. Tadi kan saya kata kalau gabungan kalimah ni isim campur dengan perkataan lain, maknanya fi'il ke ataupun harf ke, dia akan membentuk ayat lah. Sama ada ayat. Jadi ayat ni boleh digolongkan kepada 3 jenis ayat ataupun jumlah. Jumlah. 1, jumlah ismiyah. Kita buat jumlah fi'liyah dulu. Minggu lepas kita dah buat sikit dah. Fi'liyah. Maknanya ayat kerjaan. Kemudian kita ada jumlah ismiyah. Ayat namaan. Ini saya bagi overview dulu ya. Kemudian kita ada syibihi jumlah. Syibhul jumlah. Kita ada syibhu jumlah. Syibhu al-jumlah ataupun ayat tidak lengkap. Baik, syibhu jumlah ni nak cakap apa? Dalam kurungan ayat tidak lengkap. Okey. Jumlah fi'liyah. Kita pergi kepada ini yang kita buat minggu lepas. Baik. Sini pun dah ada.
Tapi kadang-kadang kalau saya tulis mungkin lebih dapat nampaklah pergerakan dia kan daripada saya baca je ni. Jadi ayat kerjaan dimulakan dengan kata kerja. Contohnya kita dah tahu dalam mushaf kita ni nanti akan ada warna. Jadi setiap yang merah tu maknanya itu disebut sebagai fi'il kan. Yang merah tu fi'il. Jadi fi'il ni ini contoh pertama jumlah fi'liyah yang satu je kalimah ni dah menunjukkan ayat yang lengkap. Jadi jumlah fi'liyah ni dia boleh terdiri daripada satu je kalimah. Kerana apa? Dalam fi'il, dalam bahasa Arab, fi'il dah siap-siap ada fa'il. Dalam fi'il dah siap-siap ada fa'il. Jadi kalau di sini fa'il dia fi'il dia telah berdiri. Siapa yang berdiri? Ni mereka ni. Ini fa'il dia. Jadi struktur yang pertama, jumlah fi'liyah. Kita buat jumlah fi'liyah dulu. Jumlah fi'liyah, ayat kerjaan. Jumlah fi'liyah ni, struktur 1. Dia ada fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il. Contoh dia, tadi contoh dia, qamu. Qamu. Jadi, qamu tu fi'il dia, qama. Lepas tu fa'il dia, wow. Sebab saya tulis dalam terbalik tu kan. Tapi sebenarnya kalau kita buat, dia qamu tu, okey, kita gariskan. Kita garis warna lain. Kita garis. Ini kata dasar dia. Kemudian, dia bersambung pula dengan fa'il dia. Dia sebenarnya macam ni. Jadi ni adalah fi'il. Lepas tu disambung dengan waw tu fa'il. Dia dah. Ini maknanya ayat lengkap dah ni. Sebab dia tak perlukan objek. Ini struktur yang pertama. Struktur yang pertama, qamu. Jadi terjemahan dia apa? Terjemahan dia telah berdiri. Pada satu kalimah, dalam satu kalimah tu dah siap-siap ada fi'il dan fa'il. Jadi kedua-duanya kita terjemahkan warna merah jugalah. Telah berdiri oleh mereka. Kita tak letak perkataan oleh ni sebagai menunjukkan yang pelaku tu ada. Ini struktur yang pertama ni, pelaku tu dalam tu disebut sebagai pelaku, fa'il. Yang ada kita nampak tu adalah fa'il. Jadi kita taruh oleh. Okey. Bila ada oleh, maknanya pelaku lah, ya. Baik. Okey, jelas yang tu. Tu minggu lepas kita dah buat dah. Ini saya ulang sikit. Kita masuk pula kalau kita jelas part tu, ayat kerjaan contoh yang kedua. Maknanya struktur yang kedua. Dalam struktur yang kedua ni, dia ada kata kerja, kemudian dia pelaku tu dizahirkan. Pelaku tu dizahirkan. Macam mana kita tahu ini adalah pelaku? Kerana, saya tulis kat bawah ni, warna lain sikit ya. Ini kata kerja, fi'ilnya, ini fa'il. Ini yang dizahirkan ni. Sebab ada isim berbaris dhammah immediately selepas kata kerja maklum ni. Kadang-kadang dia tak immediate pun, tapi dia ada. Macam inilah ni struktur dia. Jadi struktur dia apa? Apa dia punya binaan dia? Fi'il, kemudian ada isim berbaris dhammah selepas fi'il tu, maka dia adalah fa'il. Fi'il, fa'il, dan yang ketiga ada isim berbaris fathah. Ini disebut sebagai apa? Objek. Ini subjek, pelaku, dan juga ini objek. Ini fi'il, pelaku, dan objek. Jadi ini struktur yang kedua. Saya tuliskan kat sini supaya kita nampak. InsyaAllah. Struktur yang kedua. Struktur jumlah fi'liyah yang kedua. Kita ada fi'il, kemudian fa'il, dan objek. Objek ni dalam bahasa Arab disebut sebagai
Maf'ul, maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Sebab ejaan dia macam ni. Dah ada dah. Maf'ul, maf'ulun bihi. 2 kalimah. 3. Maf'ulun 1, bi 1, hi 1. Jadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih ni objek lah. Senang cerita objek. Jadi ada contoh dia tadi. Contoh dia apa? Khalaqallah. Khalaqa Allahu al-arda. Jadi kat sini kita tukar balik semula. Ini adalah fi'il. Pasti ini adalah fa'il yang dizahirkan. Dalamnya ada juga. Dalam ni ada fa'il. Tapi dia mustatir. Dia tersembunyi. Lepas tu dia zahirkan bila ada isim berbaris dhammah selepasnya. Isim berbaris dhammah selepasnya, itu maknanya dah dizahirkan. Lepas tu kita ada objek. Kita ada objek. Selepas ni ada objek. Ini panggil apa? Objek ataupun MFB. MFB ni apa? Maf'ulun bih. Sama ni. Ada fi'il. Ini fi'il madhi. Fi'il madhi. Ini fa'il. Itu maf'ulun bih. Kalau dari segi kod dia lah. Jelas tak? Struktur 2. Jelas. Okey. Semua? Yang lain? Yang baru hari ni dengar contohnya. Ataupun baru je minggu lepas kita dengar. Rasa jelas tak apa yang saya tunjukkan ni? Jadi macam ni kita nak tahu dia objek. Apa tanda untuk kita tahu dia objek? Biasanya isim berbaris fathah. Okey, objek. Macam mana nak tahu? Tanda untuk kalimah yang jadi objek. Yang berfungsi ataupun fungsi sebagai objek. Ataupun maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Apa dia? Isim berbaris fathah. Ya, isim berbaris fathah selepas fi'il. Selepas fi'il. Jadi apa kita buat? Isim berbaris fathah. Kita ada isim, dia baris fathah. Yang kita boleh nampak dia baris fathah lah. Jadi bila terjemah, kalau kita nak terjemah macam mana? Terjemahannya kita tambah akan. Yang kita tambah akan ni sebab nak tunjukkan dia tu objek. Sebab yang kita tambah akan tu maknanya dia objek. Kita tambah akan. Jadi dekat sini tadi khalaqallahul arda, telah mencipta oleh ia. Jadi terjemahan dia saya repeat di bawah ni. Arda, kita repeat, oleh Allah. Sini akan bumi. Macam tu. Okay, khalaqa, telah mencipta oleh ia. Oleh ia. Telah mencipta oleh ia, oleh Allah akan bumi. Tambah. Jadi boleh buanglah satu oleh kalau kita nampak dia macam tu. Okey, ni struktur yang kedua. Struktur yang kedua. Struktur yang ketiga, jelas tak? Nanti lepas ni kita akan buat latihan dia lah. You shouldn't worry . InsyaAllah kita akan nampak dia. Okey.
Contoh ketiga ialah dengan fi'il majhul. Fi'il majhul ni kita dah buat dah. Fi'il majhul kita dah buat sebelum ni. Macam ni kita nak tahu dia fi'il majhul? Perkataan yang sama. Dia ni macam ni kan? Ni baris fathah di awal dan di akhir berbaris fathah. Fathah, fathah. Kalau majhul, yang awal tu bertukar jadi dhammah, u, dan sebelum akhir dia akan jadi kasrah. Hu, ui. Nanti kalau ingat lagi, kita minggu lepas kita buat macam tu. Nak bagi ingat kita tulis ui. Jadi AA jadi ui. Kalau AI pun jadi ui. Kemudian diikuti dengan isim berbaris dhammah. Ini struktur yang ketiga. Saya tulis semula lagi sekali. Saya tulis pula struktur ketiga. Kalau saya jalan laju sangat, hari ni macam kelas ni diam je lagi. Tak, macam saya assume kalau semua orang tak cakap apa-apa, untuk hari ni saya akan assume bahawa semua mendapat faedah. Boleh tak saya assume macam tu? Sedang menghayati dan faham. Struktur ketiga. Betul ni? Apa dia? InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah Ustazah. Okey. Jadi struktur yang ketiga pula, tadi struktur pertama fi'il dan fa'il. Satu kalimah, ni dalam yang ni satu kalimah. Satu je kalimah dia. Ini yang basic lah. Ini makna dia. Yang ni tiga. Kita nampak ada tiga kalimah. Ada satu fi'il, dua isim. Okey. Yang struktur ketiga ni, basically, boleh jadi ada dua kalimah. Dua kalimah. Yang paling basic lah, dua kalimah juga struktur ketiga. Tetapi struktur dia ialah fi'il majhul. Struktur tiga ni, mana saya nak taruh dia? Ketiga ialah fi'il majhul. Ni kita dah ingat dah ni yang ni UI tu. Fi'il majhul tambah dengan naib fa'il. Ni struktur yang ketiga dengan naib fa'il. Naib fa'il. Fi'il majhul dan naib fa'il. Jadi kita akan jadikan cerita dia jadi macam ni lah. Ni nampak macam sama tapi kita tengok baris dia. Khuliqa al-insanu. Dia mesti baris dhammah juga. Tapi dia baris dhammah dia selepas fi'il majhul. Kalau ada isim berbaris dhammah selepas fi'il majhul, ini maknanya struktur dia fi'il majhul dan naib fa'il. Jadi di sini ini adalah fi'il majhul. Fi'il majhul. Kalau fi'il majhul terjemahan dia macam mana? Telah dicipta ia. Tak boleh cakap mencipta. Kita kata di tambah di. Dicipta ia. Buangkan oleh, dia tak ada oleh sebab pelaku tu tak ada kat situ. Kemudian kalau al-insan ni apa pula? Ini adalah isim berbaris dhammah. Berbaris dhammah selepas fi'il majhul, maknanya dia adalah naib fa'il. Fi'il majhul, kawan dia naib fa'il. Jadi terjemahan dia, insan itu. Manusia itu. Bukan insan lah. Kita ambil manusia itu. Boleh juga insan telah dicipta manusia itu. Kadang ada tambahan lain tapi yang ni saya nak tunjukkan jumlah fi'liyah. Okey. Apa yang kita perlu faham setakat ni kita dah belajar ni. Bila kita kata jumlah fi'liyah, apabila dia bermula dengan fi'il. Asal dia bermula dengan warna merah ni maknanya dengan fi'il, maknanya dia adalah ayat kerjaan. Jumlah fi'liyah. Ayat kerjaan, ayat yang lengkap. Kalau dia satu kalimah tu je pun dia dah kira sebagai ayat. Contoh macam ayat yang tadi tu. Pertama tadi qamu. Cukup dah. Sajadah. Cukup dah. Satu kalimah tu dah lengkap dah. Macam kalau kita pula tak lengkap lagi tu. Satu kalimah tak boleh cakap apa-apa sebab ada lagi soalan tak faham lagi. Kalau cakap sujud. Apa? Siapa? Tak nampak. Tapi kalau bahasa Arab ni cakap usjud.
Tahu dah siapa yang cakap tu, siapa yang dimaksudkan dalam satu kalimah tu. Sebab dia dah lengkap. Bila kata fi'il je, jumlah. It's a jumlah. It's an ayat yang lengkap. Okey, jelas tu Boleh? Okey, bab kita belajar pasal fi'il jumlah ni, kita jangan pening kepala. Kita jangan macam fikir jauh-jauh sangat. Dia biasa jadi je fikir jauh-jauh sangat tu bila orang tu dia dah pernah belajar. Dia macam rasa, kalau ni macam mana, kalau ni macam mana, kalau macam tu. So do not worry about that. Sebab benda tu kita akan go in detail and in depth bila kita masuk dalam modul yang berikutnya. Modul 1 ni tujuan dia, ingat semula. Tujuan dia kita boleh kenal kalimah, kita boleh terjemah kalimah-kalimah tu. Jadi kalau kalimah tu satu, macam jumlah tadi kan, fi'liyah, satu kalimah, kita boleh terjemah tu, kita dah okey lah, kita dah tahulah, oh ni ayat sebenarnya. Sebab dia bermula dengan fi'il. Gitu. Okey, kita pergi kepada berikutnya. Setakat ni tak ada soalan? Saya harap kita dapat buat latihan ni InsyaAllah hari ni. Tak ada Kak Faizah ada soalan? Ya, jelas juga. Alhamdulillah. Kak Rohana. InsyaAllah okey. Ustazah nak cuba jawab. Okey, baik. Baik, seterusnya kita pergi kepada ayat namaan. Ayat namaan ni kita dah habis bab, maksudnya kita dah habis tu as in. Okey, khalas. Tadi kan kita cakap 3 jenis ayat. Yang pertama ada ayat kerjaan, jumlah fi'liyah, kemudian ada ayat namaan dan syibih jumlah. Okey, sekarang kita pergi yang kedua, iaitu ayat namaan. Ayat namaan dimulakan dengan kata nama. Struktur ayat namaan pula, saya pergi semula pada nota ni. Okey, saya pergi yang bawah pula dekat sikit. Jadi, ayat namaan. Ayat namaan ni macam mana? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Ejaan dalam bahasa Arab dia, jumlah ismiyah. Okay, jumlah ismiyah. Kata jumlah ismiyah ni maknanya dia dia mesti bermula dengan satu, dia bermula dengan isim lah. Bermula dengan isim. Isim yang kedudukan dia maksudnya kalau biasa dia mesti ada, dan struktur jumlah ismiyah ni dia mesti terdiri daripada, kita tengok contoh. Dia mesti ada tajuk, dia mesti ada tajuk ataupun mubtada dan khabar. Cerita dia mesti ada tajuk dan cerita. Dia mesti macam tu. Tu je. Okay. Maknanya kalau kita kata dia ayat namaan, jumlah ismiyah, dia mesti ada apa? Dia mesti ada benda ataupun kita kata tajuk lah. Kalau dalam bahasa Arab dia mubtada. Mubtada. Mubtada ni kita dalam mushaf kita tanda dengan MTD. Mubtada. Dan ni paling basic lah. Maknanya basic dia ni. Mesti ada tajuk dan ada cerita. Cerita ataupun khabar. Mesti ada khabar. Khabar kalau dalam kita punya tu kita tulis sebagai KBR. Mesti. Tak boleh tidak. Okey. Kemudian benda ni pula mesti isim makrifah. Ni perlukan kita tahu ni. Perlu tahu. Isim makrifah, alamak. Kalau isim makrifah tu apa? Dia mesti ada alif lam atau dia isim mabni, dhamir munfasil biasanya. Okey. Kalau khabar pula dia tak semestinya. Khabar ni ada jenis, ada 2 jenis. Okey, struktur yang pertama kalau ikut ni, satu khabar mufrad. Dia ada khabar tunggal. Satu je. 2 kalimah, ni 2 kalimah kan? Nahnu muslihuna. 2 kalimah. Cukup dah satu ayat yang lengkap. Kami muslihuna adalah orang-orang yang membuat perbaikan. Bila kata khabar, dia mesti tambah adalah. Dalam terjemahan kita tambah adalah. Okey, sekejap
Alright. Okay. Sekejap. Okay. Jadi ni yang pertama contoh dia satu je, 2 kalimah. Kami adalah orang-orang yang buat perbaikan. Dalam khabar ni kita mesti tambah kita dalam terjemahan kita tambah adalah. Jadi kita satu, dia khabar ni ada khabar yang bentuk dia satulah, khabar mufrad. Sesama pula pagi. Tak maaf mana tadi saya? Okey. Ni satu. Khabar ni ada contoh khabar yang tunggal. Khabarnya mufrad. Khabar mufrad. Satu je kalimah. Ada juga yang struktur yang kedua dia bermula dengan ni makrifah kan? Ni makrifah tak? Makrifah kan? Tapi dia ada khabar. Khabar dia bukan mufrad. Maknanya khabar dia adalah jumlah fi'liyah. Ini contoh yang kedua. Okay, contoh pertama, dia ada satu. Isim dan juga isim. Ini isim makrifah, ini isim nakirah. Bila kata khabar, kita kena tambah. Bila dengan isim lah, kita tambah adalah. Kemudian kalau contoh yang kedua, kita ada dia punya mubtada' dia tu terdiri daripada frasa. Ini frasa kan? Frasa is makrifah. Kenapa frasa ni makrifah? Saya kata makrifah. Ingat lagi tak? Mudhafun ilaih ini. Sebab apa? Saya tak guna sangat mudhaf ilaih itu, tapi saya guna apa? Saya cakap apa? Ni untuk yang lain lah, yang baru, yang penuh dalam kursus ni kita tak ada saya tak sebut sangat benda tu. Tapi kita faham dia frasa. Frasa dia kenapa dia ni frasa makrifah? Dhamir. Ya, sebab dia bersandar kepada dhamir. Jadi dhamir kok mana pun dia adalah makrifah. Jadi dia ni walaupun 2 kalimah, dia dianggap sebagai frasa nama, dia merujuk kepada satulah, dia makrifah lah. Saudara-saudara bagi mereka. Okey, kemudian cerita dia terdiri daripada cuba kita tengok ni jumlah fi'liyah ni. Sejumlah fi'liyah ada berapa kalimah di sini? Ini jumlah fi'liyah yang struktur yang nombor berapa? Struktur kedua kan? Betul tak? Ini struktur kedua. Maknanya dalam satu ayat nama ni, keseluruhan ayat nama ni ada satu lagi ayat yang lengkap dalam ni. Okey, kita buat. Saya buat. Ni. Jadi cerita dia. Satu isim makrifah. Ni yang contoh pertama. Contoh satu. Dia isim makrifah. Ke bawah sikit. Contoh dia. Nahnu. Khabar dia. Muslihun. Muslihun. Ini contoh yang pertama. Jadi dua-dua isim. Jadi kat sini kita tambah adalah. Ini kami. Kami adalah orang-orang yang membuat perbaikan. Panjang kan bahasa kita? Banyak kalimah dia. Ini satu je dulu. Okay, dia nahnu muslihun. Jadi kami adalah orang yang buat perbaikan. Contoh kedua, dia ada, dalam ni ada satu dia kata, tadi apa? Ikhwanuhum. Ikhwanuhum. Jadi dia punya di sini adalah frasa, terjemahan dia. Saudara-saudara bagi kamu, bagi mereka. Ya, saudara-saudara bagi mereka. Ini satu frasa. Kemudian dia tambah jadi kawan dia sebelah dia ialah cerita dia terdiri daripada
Yamuddu. Sekejap ya. Saya pecahkan dia sikit. Lepas tu tambahum. Yamuddu nahum ni adalah jumlah fi'liyah. Yamuddu nahum. Sebab dia terdiri daripada ini fi'il dan fa'il dah ada dalam ni. Lepas tu di sebelah dia ni adalah maf'ulu bih. Nah ni. Jadi saudara-saudara bagi mereka, mereka menyesatkan. Akan mereka. Yes. Mereka menyesatkan akan mereka. Nah, macam tu. Jadi struktur dia apa ni? Apa dia berlaku? Dekat sini benda. Ni contoh kedua. Nak bagi beza sikit lah. Okay. Jadi yang ni. Ini mubtada'nya. Ini khabar. Seluruh ni. Khabar. Khabar apa? Khabar jumlah fi'liyah. Nah, tu dia. Macam itulah. Ini apa? Mubtada' atas ni. Okey. Contoh yang ketiga. Jelas tak macam ni? Setakat ni. Assalamualaikum. Jelas tak? Jelas, InsyaAllah teacher. jelas. Alhamdulillah. Okey. Seterusnya, kita tengok contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ni, terus pergi kepada dia bercantum dengan. Okey, saya buat. Contoh yang ketiga ialah alhamdu. Macam alhamdulillah kan dalam Fatihah tu. Alhamdu. Alhamdu. Ni isim makrifah, baris dhammah. Tapi dia bermula, dia punya cerita dia adalah khabar syibhi jumlah. Ni syarat-syarat dia untuk dia jadi syibhi jumlah tu mesti dia bermula dengan apa ni? Dia bermula dengan harfu jar ataupun dengan zaraf. Tapi dalam hal ni contoh yang ada kat sini sekarang ialah saya buat terjemahan dia dulu ya. Ini segala pujian kesyukuran itu sepatutnya ada adalah juga, tapi khabar dia tu tak ada dalam Fatihah tu, dia tak ada, dah dihilangkan. Yang tinggal adalah syibhi jumlah. Jadi kita terjemahkan adalah bagi. Bagi, ni bukan bagi Allah. Bagi Allah, sebab dia sebelah-sebelah kan. Kita buat macam tu lah. Bagi Allah. Perhatikan warna tu. Jadi di sini ni apa? Kat sebelah ni, ini adalah mubtada, tajuk ataupun benda. Ini adalah khabar syibhi jumlah. Khabar syibhi jumlah. Ini memerlukan untuk kita faham pula. Syibhi jumlah ni teacher ni dah cakap je tapi belum ajar lagi. Tapi ni nak ajar lah ni. Okey, contoh yang ketiga. Jadi ni mesti ada setiap jumlah namaan ni, ayat namaan, dia mesti ada mubtada, dia mesti ada khabar. Sama ada khabar tu, khabar yang terdiri daripada isim sahaja. Bismillah. Sama ada dia terdiri daripada isim semata-mata ataupun dia boleh juga dengan khabar, dia boleh jadi khabar yang bermula dengan jumlah fi'liyah ataupun khabar dia jumlah yang lain. Okey, jumlah fi'liyah ataupun dia boleh juga jumlah ismiyah. Begitu. Kemudian dia punya khabar boleh juga jadi khabar syibhi jumlah. Baik, kita tengok pula syibhi jumlah. Ayat tidak lengkap. Sama ada dimulai dengan harfu jar ataupun zarf. Ini disebut sebagai syibhi jumlah. Zarf ni zaraf ya.
zaraf. Harfu jar ataupun zaraf. Sama ada harfu jar ataupun zaraf, dia menjadi pemula kepada yang disebut sebagai ayat tidak lengkap ataupun syibih jumlah. Contoh zaraf yang dimulai zaraf, masa, tempat. Okey, berapa contoh lagi siapa tahu? Kalau saya sebut zaraf tu, contoh dekat sini indah. Selain daripada ni, zaraf. Kita boleh senaraikan zaraf. Zaraf ni isim, dia bukan harf. Dia isim. Tapi dia isim yang menunjukkan tempat. Contoh macam ataupun masa. Qabla. Qabla masa. Ba'da. Baris asal dia fathah. Ba'da lagi apa? Ba'da ni selepas. Qabla ni sebelum. Inda di sisi. Fauqa. Ni semua contoh-contoh zaraf. Fauqa di atas. Lagi apa? Tapi dia bukan macam harf tu. Dia berfungsi, dia zaraf lah. Dia bukan harf. Macam perterjemahan macam zaraf, macam harf je. Tapi it's not. Dia isim. Dia boleh berubah ni. Baris akhir dia boleh berubah jadi fathah, boleh jadi kasrah, boleh jadi dhammah juga. Kalau harf dia tak boleh berubah. Kalau isim dia boleh berubah. Tapi dipanggil isim zaraf. Ada apa lagi yang kita tahu? Tapi yang sewaktu dengannya lah. Apa dia? Kalau depan dia harf, maknanya dia akan bertukar lah. Barisan dia tu. Yes. Baris dia tu akan bertukar. Betul. Kalau dia kata min kan, depan dia ada harfu jar min. Min, contoh min indillah, min fauqihim, contohnya. Min qabli hadha, contohnya. Biasa dia ni jadi mudhaf. Biasanya zaraf ni dia mudhaf juga. Dia jadi bersandar. Dia tak boleh dia sendiri je. Dia mesti lepas dia tu mesti ada isim makrifah yang lain. Contoh macam ni lah. Ni dia ada isim makrifah selepas dia ni. Dia akan bersandar. Dia jadi mudhaf dan mudhaf. Baik. Okey, satu lagi. Syibih jumlah bila dia bermula dengan harfu jar. Jadi nak kena ingat sikit lah harfu jar tu apa. Min, ila, an, ala, fi, bi, ka, lah, li. Harfu jar ni di awal kalimah. Dia jadi tanda kepada isim. Kalau ada dia maknanya selepas dia tu isim. Jadi kat sini Bismillahirrahmanirrahim tu sebenarnya adalah ayat yang tak lengkap. Syibhi jumlah. Boleh tak mulakan ayat dengan syibhi jumlah? Allah punya perkataan bolehlah dia buat. Jadi kenapa tak lengkap? Apakah yang nak lengkapkan dia? Saya ambil contoh syibhi jumlah. Ustazah, syibhi itu sendiri apa makna dia? Syibhi. Syubhat daripada perkataan apa? Macam serupa, macam. Dia nampak macam lengkap tapi dia sebenarnya tak lengkap. Macam itulah, samar, tak lengkap. Macam ayat. Macam tu lah. Macam jumlah. Macam. Dia macam jumlah. Tapi dia tak jumlah sebab apa? Dia bermula dengan harfu jar. Dia tak boleh lah. Sebab Mana tak boleh? Lah. Sebab Dia tak lengkap. Betul. Sebagai contoh, contoh. Contoh ayat ni kan. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tak sebenarnya lengkap tak? Tiba-tiba je kan. Macam mana ni Bismillahirrahmanirrahim? Apa yang dengan tu? Dia ada sesuatu yang hilang di sini. Apa yang hilang? Sama ada fi'il ataupun isim. Jadi sebenarnya kalau kita tengok di sini dia hilang pada fi'il lah. Apa tiba-tiba je dengan ni, dengan nama Allah? Apa yang dengan nama Allah tu? Pekerjaan kita ke? Jadi kita boleh lihat contoh dalam surah 96 ayat 1. Kita tengok surah 96 ayat 1. 96 ayat 1. Harap bersabar. Okey. Rasa ni. Ni apa? Ni apa? Ni kita baca. Ni tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi
rabbikal ladzi khalaq. Ini apa? Ini jumlah apa? Semua ni jumlah apa? Kerja, fi'liyah. Sebab apa? Iqra ni adalah fi'il. Jadi semua ni adalah jumlah fi'liyah kerana dimulakan dengan fi'il. Jadi ni sama sebenarnya struktur dia ni. Bismi rabbik. Okey. Ismi rabbik. Rabbik ni siapa? Rabb siapa? Siapa Rabb? Allah lah kan? Rabb, Tuhan kau adalah Allah. Sebab dalam ayat yang lain disebut apa? Allahu Rabbi wa Rabbukum. Allah itu adalah Tuhan aku dan Tuhan engkau. Fa'buduh. Maka abdikanlah diri kepadanya. Jadi kat situ samalah Rabbi. Rabbi. Allahu Rabbi wa Rabbukum. Allahu Rabbuna. Allah adalah Tuhan kami. Jadi Allah, kalau kita gantikan kat sini, Allah dia akan jadi Iqra bismi Rabb. Iqra bismillahilladzi khalaq. Boleh juga kan? Dari segi maksud dia tak lari. Jadi di sini sebenarnya ada satu jumlah yang lain ataupun ada subjeknya telah dihilangkan dalam ni. Ini sibhi jumlah. Walaupun dia nampak panjang, sepanjang-panjang ni, tambahlah lagi bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim. Dia sebenarnya kalau dimula dengan bismillah tu dia bukan ayat yang lengkap. Jadi apa yang melengkapkan dia tu? Kitalah sendiri tambah. Maksudnya untuk kalimah bismillah lah, untuk lafaz isti'anah. Untuk lafaz basmalah tu, jadi kitalah mengikut apa yang kita niatkan. Tapi dalam hal ni, ayat ni memanglah Allah suruh Nabi SAW tu ketika tu, ayat ni tiba, Iqra, bacalah oleh engkau. Jadi dalam ni dah ada jumlah fi'liyah. Ni dikira sebagai jumlah fi'liyah kerana dia bermula dengan fi'il. Jadi mesti ada fi'il wa fa'il tu. Jadi kita balik semula, contoh kita ni tadi, Allah nak mudahkan untuk kita ni. Jadi ini subjek dia ni adalah bergantung dengan apa yang kita niatkan. Apa niat kita di sini. Jadi niat itu adalah amalan hati. Maka yang kita niat, contoh kita nak buka pintu kereta, kita nak baca buku, kita nak baca Quran, tak payahlah kita nak karang pula ayat tu. Maknanya kita tak payah nak tulis dalam bahasa Melayu. Sebab ini doa ni. Ini sebenarnya satu doa. Tapi bila kita nak mulakan pekerjaan kita tu, kita tak payahlah struggle pula nak karang ayat abtadiul amali. Macam abtadiu amali hadza. Macam mana aku mulakan pekerjaanku ini. Abtadiu hadza contohnya. Setiap kali kita nak minum ashrabu hadzal ma bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita tak payah. Itu bergantung kepada apa yang kita niatkan. Jadi begitulah Allah mudahkan untuk kita. Tapi ini disebut sebagai syibhi jumlah. Niat kita tu. Jadi kita memulakan pekerjaan kita, mana kita kata aku mulai pekerjaanku ini dalam hati kita kan, dengan bertawasul menerusi kesemua nama bagi Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Tentulah kita belajar Quran ni, belajar bahasa Arab ni supaya kita faham nanti. Kenapa ada tak ada kata kita belajar mesti ada mubtada, mesti ada khabar, mesti ada fi'il, mesti ada fa'il. Ni kat mana? Jadi kat situlah kita tahu. Dan kita belajar lagi, kita dapat tahulah rupanya ini mengikut apa yang kita niatkan. Jadi sebab itu bahas doa makan pun sebenarnya bukan yang panjang tu. Doa makan sekadar bismillah. Dia Allah mudahkan sangat untuk kita. Sebutlah nama Allah. Macam itulah maknanya kita zikir tu. Sebut nama Allah sebelum kita memulakan apapun pekerjaan kita. Itu contoh syibhi jumlah lah. Jumlah, kalau tanya lagi, apa dia contoh syibhi jumlah yang paling senang? Itulah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat dia bermula dengan harfu jar. Dia bermula dengan harfu jar atau dengan zaraf. Ustazah tumpang tanya. Sila. Ini jadi kalau ikut sebenarnya yang ini jumlah fi'liyah lah. Boleh jadi kalau kita tengok dalam surah 96 ayat 1 jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah lah, tapi disebabkan Allah nak mudahkan kita. Jadi
apa tu kata di Ini dia punya jumlah fi'liyah tu ataupun apa bergantung kepada kita lah, perbuatan kita, niat kita. perbuatan kita. Niat tu kan dapat pahala juga kan. Niat untuk buat satu kebaikan akan ditulis dah. Dan siap-siap tulis pahala untuk kebaikan yang bersempurna. Tapi kalau kita baru niat, tapi kalau kita buat pula Allah akan gandakan 10 kali. Ustazah, sebelum pergi jauh, boleh tak Ustazah tunjukkan yang untuk yang atas tu, yang contoh 3 tu, Alhamdulillah tak? Yang halaman yang sama. Yang sama. Dia yang lam tu dekat mana yang satu untuk bagi tu, ada satu yang Ustazah dah jelaskan yang ini. Makcik Ani lupa. Okey, dia sebenarnya dari segi bacaan lah. Biasanya kalau li, asalnya macam tu. Li, lepas tu ada isim Allahi. Dari segi bacaan, biasa kita bila dia didahului baris kasrah, ni kan alif lam apa ni? Alif lam. Bila dia berjumpa dengan lam juga. Jadi dia berjumpa dengan lam, alif lam, dia jadi alif lam syamsiah kan? Jadi buang aja alif lam tu. Masukkan sahaja. Jadi itu yang kat sini dia kiranya di omitted lah. Dah dihilangkan. Apa yang dihilangkan tu alif lam ni. Jadi tapi bila kita penggal ataupun kita lihat dia, kita analyse dia, kita pecahkanlah dia. Bila kita pecah, kita dapatlah semula benda ni. Kita dapatlah semula Allah tu li. Tapi kalau nak baca li Allah, tak kan? Kita akan baca lillahi. Jadi dari segi tulisan tu dah dimudahkan begini. Tapi sebenarnya ada 2. Terima kasih Ustazah. Sebab tu kan tak boleh yang kalau sekarang ni tengah sibuk dipersembangkan ataupun diperdebatkan tentang zikir Allahu tu. Tahu tak? Macam-macam mana orang boleh tinggalkan je. Sebut hu je. Tak boleh. Tak ada. Nabi tak ada ajarkan kita. Allahu hu macam tu. Tak ada. Allahu. In fact nak sebut Allahu pun biasanya akan ada Allahu sami'un. Macam banyak lagi lah kata-kata pujian tu. Alhamdulillahi. Jadi kalau kita sebut Alhamdulillah, mesti sebenarnya baris dia Alhamdulillahi. Dia tak boleh pula Alhamdulillahu. Salah lah kan? Macam mana kita punya zikir tu? Kalau salah baris, salah. Banyak tu orang sekarang ni. Asal sebut orang yang ngajar tu. Macam dakwaan lah. Na'uzubillah. May Allah protect us. Saya tak nak pergi detail benda tu. Tak perlu pun, insyaAllah dah banyak dah dibuat. Jadi kita boleh tak kita terus pergi pada latihan? Walaupun hari ni saya harap kita dapat habiskan. Latihan dia tak susah sangat. Dah dekat pukul 11 pun. Tapi insyaAllah kita ada lagi 5 minit kot sebab kita mula lambat. 6 hingga 7 minit. Tapi kalau saya lebih sikit, maksudnya sebab saya nak habiskan ni, dalam rangka kita dah buat semua. Jadi insyaAllah benda ni taklah susah sangat. Dan latihan ni design supaya antum tak payah tulis, tak payah apa. Cuma kenal pasti je. Kenal pasti dan cuba terjemahkan. Jadinya bagi sesiapa yang tak dapat nak stay sampai a little bit more than 11 o'clock ni, tak apa ya, don't feel bad and you can always come back to the recording later. Siapa yang having to go, maksud saya, it's okay. You can take your leave lah. InsyaAllah you are excused dalam kata lain. Tapi semua saya nak habiskan juga perkara ni pada pagi ni. Macam tu. Boleh? Kita dah kelas ni. Boleh ke? Boleh Ustaz. Baik. Okay. Jadi kita teruskan. Kita buat contoh ni. Jenis ayat ni. Latihan 19. Apa kita nak buat? Kita tandakan jenis ayat di bawah dan terjemah dengan berpandukan contoh. Okay, Jadi contoh dia kita dah ada dekat sini. Ada 3. Ayat kerjaan ke, ayat namaan ke, ataupun ayat tidak lengkap. Jadi di sini contohnya jawapan dah diberikan, terjemahannya pun dah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini kita terkenal pasti ayat apa. Jadi di sini ditandakan ayat tidak lengkap. Maka terjemahan dia dengan nama bagi Allah yang Maha Pemurah,
yang Maha Penyayang. Kalau di bawah dia tanda SIF, maknanya sifat. Ini sifat. Kalau sifat kita tak boleh kata bagi. Kita kena tambah yang. Kalau sifat tambah yang. Itu as we go nanti kita akan fahamlah perkara ni insyaAllah. Baik, kita pergi kepada latihannya surah 2 ayat 5. Humul muflihuna. Jadi cuba kenal pasti ayat ini. Saya harap bagi yang dah belajar, maknanya mungkin dah ada a certain amount of knowledge, skills, bagi peluang kepada yang macam memang baru sangat mencuba perkara ni. Kalau nak jawab tu boleh, yang dah advance sikit tu tutup mic. Jadi sambil tu dengarkan jawapan kawan-kawan yang lain. Baik, siapa nak cuba? Saya harap yang maksudnya yang memang tak ada basic tu, yang cuba jawab. Kak Faizah boleh tak? Boleh kot. Tapi tak buat. Boleh. Kak Faizah boleh. Sebab Surah rasa hari 2 ni ayat. baru clear betul-betul. Ya, okey. Jadi ni ayat apa? Ayat kerjaan namaan. ke? Ayat namaan. Sebab Ya. apa dia ada? Sebab mubtada tu dengan khabar. Dan khabar. Betul. Jadi kita tandakanlah ini ayat namaan. Sebab dia bermula dengan isim. Kerana dia bermula dengan isim. Itu sebenarnya lah. Okey, betul. Terjemahan? Mungkin yang dah laju sikit tu boleh tolong terjemahan pula. Hum, apa dia terjemahan dia? Mereka adalah orang-orang yang buat. Okey, mereka. Jadi kalau mubtada'nya mereka. Okey, kemudian kita tambah sini adalah. Ya, adalah Orang-orang yang berjaya. orang-orang yang beroleh, yang memperoleh atau yang beroleh kejayaan. Dia kita buatlah jawapan dia. Ini boleh kenalah tulis sendiri kan. Tapi nanti saya dah bagi rasanya ni kosong dia tu. Don't worry about it. Semuanya akan diserahkan. Okey. Okey, ni siapa nak cuba pula? Ayat kerjaan ke, ayat namaan ataupun ayat tidak lengkap? Siapa nak cuba? Yang tu. Kak Khatijah nak cuba? No, tak boleh lagi, teacher. Sorry. Tak boleh lagi, tak nampak. Ayat kerjaan ke? Cuba yang teka, tak payah terjemah. Cuba fikirkan je. Ayat Kerjaan kerja. ke? Ayat kerja. Ayat kerjaan, betul. Ya, ayat Sebab apa? Sebab dia bermula dengan fi'il. yes. Dia bermula dengan fi'il. Cukuplah. Dia bermula dengan fi'il. Fi'il apa? Ni soalan ni saya buka pula pada yang lain. Okey, soal fi'il apa ni? Kita tengok bawah. Fi'il madi. Terjemahannya? Kalau tak tahu vocab tak apa. Tak tahu vocab, no worries. Telah. Ya, kalau ada fi'il madi tu telah. Telah khatama. Oleh ia. Oleh ia. Telah khatama apa? Ni baru kita masukkan. Okey. Ni yang dah lama sikit. Khatama ni apa maksud dia? Telah mengunci mati atau Telah mengunci lah. Telah mengunci oleh ia. Kemudian dan terjemahkan yang berikutnya ada FL bawah ni. FL bererti fa'il. Jadi kalau fa'il kita tambah apa? Oleh Allah. Kemudian ada harfu jar. Ala. Apa maksud apa dia? Apa maksud ala? atas. Ke atas. Ke atas. Ataupun di atas pun boleh. Okey. Kemudian ada kulubi. Him. Kulub apa kulub? Okay, mungkin siapa-siapa yang lain pun tahu. Okey. Hati ke hati-hati? Ini jamak ke mufrad ke? Jamak. Jamak. Jadi kalau jamak kita gandakan. Hati-hati bagi mereka. Sebab ada dua ni. Nanti kita penggalah kat situ. Hati-hati bagi mereka. Jadi terjemahan dia khatamallahu ala qulubihim, telah mengunci oleh ia, oleh Allah ke atas hati-hati bagi mereka. Baik, kita teruskan. Ya? Kalau dia tak ada tanda duaan, dia bukan muzakkar salim, dia jamak taksir lah.
Sebab perkataan ni banyak dalam Quran. Kalau kita dah familiar pun kulub. Tu maknanya hati-hati. Banyak dalam Quran. Ingat tak saya ada bagi kosakata tu, tapi untuk fi'il, isim tak ada lagi. Macam tu jugalah kita boleh tahu perkataan yang banyak keluar dalam Quran. Buat masa ni kalau tak tahu, tak apa Kak Su. Tinggal biarkan je dulu. Kalau tersalah, kat situ kita perhatikan kenapa kita salah tu. Kalau duaan tu dia akan ambil daripada yang asal, yang mana mufrad punya. Contohnya kulub kan, dia ni langsung tak ada pattern. Tapi kalau duaan, tanda duaan dia kata tahu qalbai ni ada ya nun baris kasrah atau alif nun berbaris kasrah. Ini tak ada. Ini harus dia adalah jamak taksir kepada qalbun. Okey, kemudian fi qulubihim marad. Okey, siapa nak cuba ni? Kak Su nak cuba untuk tentukan sama ada dia ni ayat kerjaan, ayat namaan ataupun ayat tidak lengkap. Ayat tidak lengkap. Ayat tidak lengkap. Sebab apa dia ayat tidak lengkap? Mula dengan jar. Bermula dengan harfu jar. Sahih, alhamdulillah. Baik, kita cuba terjemahkan fi, apa maksud fi? Ni sama-samalah. Don't worry. Di dalam. Qulubihim tadi dah jumpa? Hati-hati bagi mereka. Ahsanti. Okey, bagi mereka maradun. Okey, kita tak tahu dia ni apa. Tapi kita nampak je kat bawah tu. Ni kita belum belajar, jangan risau. Apa benda pula tu MTD, MKHR. Untuk yang dah tahu sikit, saya bagi tahu dah, dia adalah ni kependekan untuk mubtada' muakhar. Maknanya mubtada' yang dikebelakangkan. Kalau mubtada' yang kat depan, dia mesti makrifah. Tapi ni dia baris dhammah. Kemudian dia mula dengan harfu jar. Maknanya dia adalah mubtada' yang dikemudiankan. Tapi kita tak cakap adalah. Kita kena tambah terdapat. Terdapat suatu penyakit. Boleh juga kita kata ada ataupun terdapat. Ada ataupun terdapat suatu penyakit. Okey. Maksudnya teacher kalau dikedepankan yang satu penyakit ada di dalam hati mereka lah contohnya ya. Kalau dikedepan tu. Kalau ke depan dia akan jadi al-maradu fi qulubihim. Penyakit itu. Tapi kan bila nak cakap dia nakirah, dia tak boleh, dia akan jadi belakang sebab penyakit tu tidak ditentukan penyakit apa. Macam tu suatu penyakit. Okey. Okey, seterusnya kita buat surah 2 ayat 15. Allahu yastahzi'u bihim. Jadi ayat apa ni? Namaan. Ayat namaan. Masya Allah, betul. Ayat namaan. Kak Jas ada hari ni? Tak ada Ingat suara bukan suara Kak Jas tapi kan tu. Okey, ayat namaan. Allahu yastahzi'u. Jadi sebab dia bermula dengan Allahu, dengan isim, kita pun terjemahlah Allah. Okey, ini maknanya khabar dia dalam bentuk jumlah fi'liyah. Terjemahkan ni. Ya, bila ada ya di awal kalimah, ini tanda untuk kita ni. Ya. Okey, macam mana kita nak terjemah kalau ya? Iya atau iya? Ya, betul. Ia membalas balik uluk-ulukan. Panjang itulah dia. Ia membalas balik uluk-ulukan. Okey, B Akan atau bagi mereka? dengan him Mereka. dan mereka. Dengan mereka. Ia membalas balik uluk-ulukan dengan mereka. Itu nanti kita buat. Buat masa ni yang mana kita tahu je lah. Kalau kita nak kata kepada pun saya tak kata salah lah. Kalau kita nak kata kepada pun saya at this point saya tak katalah dia salah. Nanti kita akan belajar lagi kemudian. Apa yang paling baik untuk kita terjemahkan. Baik, kita pergi pula kepada kemudian ni sama juga. Ni ayat apa? Ayat kerjaan ke, ayat namaan ke, ayat tidak lengkap?
Ayat kerjaan. Kerjaan. Betul. Sebab dia bermula dengan fi'il. Jadi kita pun dah terjemah ni tadi. Cuba kita terjemah lagi sekali. Dia membalas balik olok-olokkan. Betul. Ahsanti. Ia membalas balik olok-olokkan dengan mereka. Mereka, betul. Dengan mereka. Okey, alhamdulillah. Okey, ni yang akhir sekali. Belum akhir. Ada lagi satu. Innahum humul mufsidun. Ini ayat apa? Kerjaan ke? Namaan ke? Ayat tidak lengkap. Ayat tidak lengkap. Ayat tidak ada. Sebab apa dia ayat tidak lengkap? Inna. Sebab ada inna. Okey, ada orang lain yang mempunyai berbeza jawapan? Ayat namaan. Ayat namaan. Sebab apa kita kata ayat namaan? Nasab. Dia adalah ayat namaan. Dia tak kira ni. Dia tidak kira. Ini bukan harfu jar. Dan ia bukan juga zaraf. Dia huruf nasab. Dia tak mempengaruhi apa-apa kepada ayat tu. Dia tak mempengaruhi ayat. Jadi dia adalah, sebab dia tetap dikira sebagai bermula dengan isim. Ini adalah ayat namaan. Dan dia ayat lengkap. Sebab apa? Dia ada mubtada dan dia ada khabar. Jadi hum. Okey, jadi kita terjemahkan. Inna. Sesungguhnya. Hum. Mereka. Hum. Mereka. Al-mufsiduna Adalah kena tambah adalah sebab dia khabar dia untuk ni kan. Adalah al-mufsidun. orang-orang yang membuat kerosakan. Orang-orang yang membuat kerosakan. Okey. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang membuat kerosakan. Itu. Dia sebenarnya ada itu. Al-mufsidun. Okey. Ustazah, nasab tu apa maksud? Nasab tu macam kita cakap nasib tu. Apa dia? Dia beban. Dia terbeban. Dia ada banyak kerja. Huruf nasab ni dia huruf banyak kerja. Dia ada bertugas. Dia bekerja untuk dua bos. Satunya dia kerja untuk isim. Dia juga akan bekerja untuk fi'il. Kalau harfu jar, dia simple je. Dia kerja dia satu je. Dia untuk isim je. Kalau harfu jazam, dia untuk dia dah selesai dah. Dia mati, sukun. Tanda dia sukun untuk fi'il je. Huruf nasab ni huruf paling berat lah. Banyak nasib dia teruk sikit. Berat. Dia banyak beban. Kalau tanya saya maksud nasab lah kan? Okey. Dia banyak bersabit. Okey. Ulaika allazina ishtarau dalalata. Jadi kita nak terjemahkan. Sebelum tu kita tengok dia. Ayat kerjaan ke ayat namaan ataupun ayat tidak lengkap? Ayat namaan. Sebab dia mula dengan isim tu. Isim ni mubtada, isim makrifah. Dia makrifah sebab dia isim isyarah. Jadi terjemahan dia ulaika. Itu atau mereka itu. Mereka itu. Jadi khabar dia. Ni khabar dia semua ni. Ni semua khabar dia. Tapi kalau khabar kita kita analyse perkataan-perkataan sahaja. So no need to worry lah. Jadi allazina apa dia? Orang-orang ya. Ustazah tak ada penambahan ya untuk macam ni kalau Tak perlu. oh tak perlu. Boleh, nak tambah boleh juga. Sebab dia khabar kan, dia immediately boleh juga nak tambah adalah ke maksudnya? Boleh? Ya. Boleh. Adalah orang-orang yang okey. Ishtarau. Kita tengok dia fi'il apa? FD, lepas tu berlaku dia mereka R. Jadi kalau FD telah apa tak tahu tak apa. Telah ishtarau, saya tak tahu ishtarau tak apa. Telah membeli oleh siapa? Oleh mereka. Oleh siapa?
Kak Farida nak cuba Kak Farida? Oleh mereka. Betul, oleh mereka. Ad-dalalata. Ini struktur ayat fi'liyah yang kita dah jumpa sebelum ni. Dia ada isim berbaris fathah selepas fi'il. Jadi kita tambah apa? Akan. Akan. Masya Allah. Akan ad-dalalah tak tahu tak apa. Kesesatan. Tapi sebenarnya perkataan ni kita dah introduce ya waktu kita belajar isim tu. Tak apa, tapi jangan risau kalau tak ingat. Alah, jangan rasa tak pandai bila tak ingat. It's only natural. Yang kita ni baru, benda ni kita baru nak mula. Don't knock yourself, don't beat yourself up. It's okay. Yang penting do not give up. Dia kalau give up tu memang kesukaan iblis lah. Dah lah, tak payahlah. Kalau ada orang yang negatif-negatif cakap kat kita macam tu, dah tua-tua nak belajar Nahu buat apa. Please, do not succumb to that kind of ridicule. Islam ni, Quran ni Allah kata untuk semua. Dia bukan untuk orang yang muda sahaja, orang yang belajar Timur Tengah sahaja. Dia Quran ni untuk kita. So yang penting istiqamah. Yang penting pengakhiran kita tu. Bukannya perjalanan tu. Yang penting kita tidak mensyirikkan Allah. Tujuan kita itu. Kenapa nak belajar apa yang Allah ajar ni? Allah kata ni sebab nak tahu apa yang Allah sebenarnya cakap ke kita kan. Baik, kita yang terakhir ni. Fama rabihat tijaratuhum wa makanu muhtadin. Ayat apa? Kerjaan ke? Kerjaan. Ahsantum. Ayat kerjaan. Sebab dia bermula dengan rabihat tu. Jadi dia tak terlibat. Yang ini dia tak affected lah. Sebenarnya it's not affecting ayat tu. Ni kalau dia bukan zaraf, dia bukan harfu jar, maknanya dia hanyalah macam orang kata apa, adverbial ataupun bukan adverbial. Dia inilah harfu sendi lah, kata sendi. Kata tu hanya menghubungkan ideas ataupun ayat satu dengan yang lain. Dia tidak mempengaruhi ayat tersebut sama ada dia fi'liyah ataupun ismiyah. Okey, dia bukanlah ayat syibih jumlah. Baik. Terjemahan fa, okey, fa ni ataf, fa ataf. Jadi terjemahan fa ataf, ingat tak masa kita belajar harf sendi, fa maka. Jadi kalau ma nafiyah, dia bukan ma isim, dia bukan ma warna hitam, dia warna hijau. Tidak. Maka tidak. Rabihat. Okey, nak tahu dia fi'il apa, tengok kat bawah tu. FD. Lepas tu untuk P, perempuan. FD. Fi'il madhi. Jadi terjemahan dia? Telah. Okey, tak tahu apa benda tu. Ni saya provide. Telah beruntung. Telah beruntung oleh siapa? Dia. Oleh ia. Oleh ia tapi menunjukkan perempuan. Oleh ia tijaratu, ada isim berbaris dhammah selepas fi'il. Dia adalah fa'il. Jadi kita tambah oleh. Betul. Kita tambah oleh. Oleh apa tijarah tu? Tijarah maksud dia asal dia macam ni. Kenapa perempuan ni? Sebab asal dia ni. Tijaratu tambah dengan hum. Jadi oleh tijarah ni isim muannas. Tapi dalam bahasa kita tak nampaklah. Perniagaan. Oleh perniagaan hum bagi mereka. Hum mereka. Wa, ni pun sama juga macam tadi. Wa adalah dan. Ma Tidaklah. Kanu, fi'il nakis, ingat lagi tak? Adalah mereka. Betul. Kita terjemah terus adalah mereka. Dia tak ada perbuatan tu tak ada. Yang ada masa dan pelaku. Muhtadina. Kita tengok ni jamak muzakkar salim ni sebab ada ya nun berbaris fathah di akhir kalimah. Tapi dia isim nakirah sebab tak ada alif lam. Jadi terjemahan dia, kalau jamak muzakkar salim terjemahan dia apa? Kalau ada ya nun berbaris fathah di akhir kalimah. Orang
Orang-orang yang mendapat petunjuk. Yes. Muhtadin, muhtadun. Orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini contoh. Ni bukan contoh, ni latihan yang kita dah buat. Dah habis dah. Tak ada dah. Dah selesailah. Maka dengan itu selesailah kita punya pelajaran 16 lessons ya, lebih kurang. Daripada awal tu, kejap kita tengok balik semula sukatan pelajaran kita, apa yang kita dah pelajari. Okey. Jadi kita dah buat ni. Semua ni insya-Allah kita dah selesai pelajaran harf. Kita tahu harf kata sendi, kemudian kita dah belajar tentang isim. Ini je, kita dah penuhi dah objektif kita ni, sukatan masa pelajaran kita ni. Kita pun dah tahu bilangan, fi'il. Ni semua dah selesai lah kiranya untuk modul 1 ni. Maka dengan skill ataupun sukatan pelajaran yang kita dah buat ni, berserta dengan nota-nota yang dah dibekalkan, insya-Allah kita sepatutnya dah boleh cuba untuk menterjemah. Jadi saya dah berikan pun dalam grup tu, mungkin saya akan tampal lagi latihan menterjemah daripada muka surat 1 sampai muka surat 5. Muka surat 1 adalah Fatihah. Al-Fatihah. Jadi kita boleh cuba terjemahkan yang mana kita dah tahu, yang kita dah belajar tu. Terjemahkan per kata. Jangan worry yang jauh-jauh. Apa yang kita dah belajar je. Itu saya expect macam tu je lah. Ya? Jadi muka surat 1 Fatihah. Kita boleh juga bandingkan dengan, kalau kita nak tahu vocab ke apa, kita boleh bandingkan dengan terjemahan bebas ni. Terjemahan yang dah mafhum di bawah. Ya? Tapi kita nak terjemah, kita kena belajar. Sebab kita belajar Nahu. Nahu bahasa Arab Al-Quran. Jadi kita mesti tahu maksud. Yang mana kita tak tahu, tak payahlah. Yang mana kita dah tahu. Contoh FRK. Jadi kalau kita dah nampak kata kerjanya, abdi contohnya. Ini fi'il mudhari'. Jadi kalau fi'il mudhari', kalau pelaku dia K, kami, maknanya siapa? Kami. Dia tambah je lah. Kami mengabdikan diri. Contoh macam tu. Pun sama. Jadi kalau yang ni pula, dah tengok. Kita dah belajar dah ni. FD maknanya fi'il madhi. Jadi kalau fi'il madhi kita tambah apa? Cuba buatkan ni as much as you can, as mampulah. Ittaqullaha mastata'tum. Maknanya kita buat ni kerana kita nak bertakwa kepada Allah, dan Allah kata bertakwalah kamu kepada Allah sedaya upaya kamu, semampumu. Jadi macam itulah. Bukan saya yang ukur benda tu. Tapi yang pentingnya kita cuba. Saya tak tahu. Kita semua orang ada beza-beza struggle dalam masing-masing. Tapi usaha kita tu pastilah kita sangka baik pada Allah, pasti Allah akan balas dengan, dan kita mohon pada Allah untuk balaslah kebaikan kita ni, usaha kita ni dengan syurganya yang tinggi. Allahumma amin. Baik. Jadi ni muka surat kedua, 5 ayat. Dan muka surat ketiga, ni kalau kita boleh buat sama-sama, cuba pun boleh juga. Jadi sepanjang tinggal lagi 3 hari sahaja, Selasa, Rabu, Khamis. Khamis ni yang terakhir, saya harap kita dapat buat ni lah, kita dapat selesaikan sampai muka surat 5. Muka surat 5 ialah ayat, kejap, ini, ni. Daripada ayat 25 sampai 29. Yang ini bukan yang version yang hari tu, ini yang saya punya, tapi yang dah masuk kat dalam grup tu adalah yang tak ada jawapan lah, maksudnya tak ada contoh. Baik, boleh ke? Jangan tak datang pula dah besok. Semua dah, okay, dah habis dah saya pun. Apalah, kita cubalah. Tak ada apa-apa, nothing to lose, insyaAllah ta'ala. Ada ke? Ada rasa macam I've got a lot to lose by attending another remaining 3 days? Saya rasa tak ada lah kan? Banyak dapat Ustazah. Apa dia? Banyak sangat sampai banyak. Alhamdulillah. Kita doa Allah berkatkan apa yang kita belajar ni, apa yang kita dah dapati ni, kita diberkati. Kalau ilmu yang berkat tu, maksud berkat tu kan dia
masuk berkat yang kita faham tak sama kadang-kadang dengan apa yang Allah maksudkan. Dia kata Quran ni mubarakun. Quranun mubarakun. Maksudnya macam kitabun mubarakun. Sebuah kitab yang penuh keberkatan. Kalau kita faham maksud berkat ialah keberkatan yang bertambah-tambah. Jadi kita nak Allah berkat, maksud dia keberkatan. Berkat ialah izdiyadul khair. Maha berkat Allah kan? Ada dengar? Izdiyadul khair. Maknanya kebaikan yang bertambah-tambah. Bila kata bertambah tu bukan sahaja kita faham kat dunia, kita ingat kita nampak rezeki yang banyak, tak, tapi sebenarnya kebaikan tu di akhirat tu. Apa yang Allah tambahkan untuk kita di akhirat, bekalan untuk kita mati. Tempat kita di dalam kubur, tempat kita yang kita tak nampak tu sebenarnya lebih lagi yang kita harapkan, sebab bertambah dia tak akan berkurang. Yang tak akan berkurang tu dekat mana? Dekat rezeki kat dunia ni pasti berkurang sebab kita akan mati dan kita akan deplete resources yang kita diberikan. Pasal peruntukan kita tu mesti habis. Bila kita habis je peruntukan tu, berarti matilah kita. Peruntukan makan ke, pakaian ke. Tapi yang kita nak tu kita buat ni, kebaikan tu bertambah untuk kita. Dia tak putus rezeki kita dalam kubur, tak putus rezeki kita di akhirat esok. Jadi dekat situlah sebenarnya maksud berkat tu. Hanya Quran sahajalah. Maknanya kalau dengan petunjuk Allah ni sahajalah yang menyebabkan kita ni boleh sampai tu. Kita boleh mendapat kebaikan yang berganda-ganda. Sebab nanti Quran ni akan jadi hujah kepada kita ataupun hujah yang mendakwa kita. Macam mana kita punya interaction dengan Quran, itulah dia. Macam mana kita jadikan Quran ni. Kita nak berkat tu macam mana? Yang Allah kata tu. Jadi kalau sekarang dekat syurga kalau ada rumah kita kan, Allah dah sediakan dah. Kita nak masuk ke tak? Jadi kat sini kita dah sediakan, Allah dah sediakan yang tapaknya, dindingnya. Ada kita ni buat macam ni, tambah lagi pula decorationnya, apanya dekat sana. Dia akan bertambah-tambah. Makanan kita semua dekat sana. Sebab tu Allah ni nak bagi mudah. Bulan puasa pula lagi, bulan Quran. Digandakan lagi apa yang kita buat. Kalau biasa-biasa 1 huruf 10 kebaikan, bulan puasa Allah ganda lagi. Jadi saya rasa, saya memang yakinlah tak ada kerugian apa pun kalau kita berusaha, bersungguh-sungguh kita berusaha kok mana pun, maksudnya insya-Allah kita berada dalam kebaikan dan kebaikan tu berkat yang bertambah-tambah. Insya-Allah taala. Baiklah, ada apa-apa soalan? Saya pun dah ambil masa lebih daripada yang sepatutnya. Jadi kalau ada soalan? Tak ada. Kita try buat. Okey, insya-Allah. InsyaAllah. Baiklah, Kak Faizah. Siapa ada? Kak Zawiyah ada nak cakap apa-apa? Terima kasih teacher atas penjelasan yang cukup lengkap tadi. Mohon saya menutuplah ya teacher. Boleh. Okey, baik. Untuk itu ya, ada sedikit pesanan daripada saya dalam chat itu, iaitu peluang untuk menginfak ya, untuk pembangunan Al-Quran ini. Jadi peluang bulan Ramadan ini ya, terutamanya lagi tak berapa hari lagi ya, kita dalam bulan Ramadan. Jadi kalau ada peluang ya, tak tahu lagi tahun depan ada ke tidak lagi. Jadi eloklah kita gunakan sedikit rezeki ada itu untuk kita sumbangkan kepada pembangunan ini. Ya, baik, itu saja. Silakan teacher untuk baca doa. Okay, sebelum tu nak tanya je lah, tadi yang nota ni nak ke yang saya scribble tu ataupun dah cukup lah? Perlu ke? Perlu. Ya, so kalau gitu saya attach lah nanti. Okey, baiklah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'na jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma inna
Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam. Allahumma inni na'udzubika minal fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati wasyarri masihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah fa'fu anna. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Asni